Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sambung kelas PDPR kita untuk tingkatan 3. Okey, hari ini kita belajar berkenaan bagaimana kita nak tukarkan suatu nombor ke dalam nombor berindeks ataupun nombor dalam bentuk indeks. Okey. Okey, bila kita pilih asas untuk kita ubah nombor kepada nombor berindeks, kita mesti pilih asas yang sesuai ya. Okey, kerana tak semua asas boleh dimasukkan dalam penukaran suatu nombor kepada nombor berindeks. Okey, kita lihat kepada contoh 2 ini. Okey, tuliskan 64 dalam bentuk indeks dengan menggunakan asas 2. Okey, dia minta tulis dalam asas 2, asas 4 dan asas 8. Okey, bagaimana? Okey, sebab tu saya katakan untuk matematik ini kamu mesti menghafal sifir. Kalau kita tak hafal sifir, terpaksalah kita menggunakan kalkulator. Kalau tak ada kalkulator, masalahlah kita untuk nak mengira ya. Okey, siapa yang belum hafal sifir tu tolong hafal sifir daripada sifir 2 sampai lah sifir 12 ya. Okey, lihat contoh ni. Okey, bagaimana 64 nak ditukar kepada asas 2? Okey, contohnya 64 ya. Okey, kita nak tukar kepada asas 2. Maknanya 2 kuasa berapa? Okey, 2 kuasa apa? Kita nak tahu kuasa apa. Okey. Ataupun kita nak tukar kepada asas 4. 4 kuasa berapa? Nak tukar kepada asas 8. 8 kuasa berapa? Okey, itu sebenarnya apa yang dikehendaki oleh soalan seperti contoh ini ya. Okey. Okey. Kaedah yang kita gunakan untuk mendapatkan nombor berindeks bagi 64 ini untuk asas 2 dan asas 4 serta asas 8 ialah dengan menggunakan kaedah pembahagian berulang. Okey. Bagaimana pembahagian berulang ini dibuat ialah dengan, cuba lihat ini. Okey, 64. Okey. Untuk kita cari asas 2. Okey, kita buat macam ni. Okey, kita letak 2 sebelah sini. Mana 64 bagi 2 dapat 32. Okey, 32 bahagi 2 dapat 16. Lepas tu saya suruh hafal sifir. Okey, 16 bagi 2 dapat 8. Okey, kemudian 8 bahagi 2 dapat 4. Okey, 4 bagi 2 dapat 2. 2 bagi 2 dapat 1. Okey, sampai 1 stop. Okey, sekarang kita ada berapa 2 dekat tepi ni? 1, 2, 3. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jawapan kita ialah 2 kuasa 6. Okey. 2 kuasa 6. 2 kuasa 6. Okey. Ya. Okey, kita dah berjaya tukarkan 64 kepada asas 2, iaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 kali. Dan jawapannya ialah 2 kuasa 6. Okey, kita pergi kepada contoh yang kedua. Okey, 64 kita nak tukar kepada asas 4. Kaedah yang sama juga. Okey, kita buat pembahagian berulang ya, pembahagian berulang. Okey. 64. Okey, bahagi dengan 4. Okey, 64 bagi 4 dapat
16. 16 bagi 4 dapat 4. 4 bagi 4 dapat 1. Okey, sehingga dapat 1 kita stop. Jadi 64 ialah 4 kali 4 kali 4. Ini adalah 4 kuasa. Berapa kali 4 tu? 3 kan? Kita tulis 3. 4 kuasa 3. Okey, cara tulis kena betul ya. 4. 3 tu kecil je berada di atas sebelah kanan 4 ya. Okey, jadi 4 kuasa 3. Jadi 64 kita berjaya tukar kepada asas 4, iaitu 4 kuasa 3 ya. Alright, kita pergi kepada contoh seterusnya. Bagaimana 64 kita nak tukarkan kepada asas 8? Okey, kita ambil 64. Okey, bahagi 8 dapat 8. 8 bahagi 8 dapat 1. Jadi 64 ialah 8 kali 8. Okey, ini adalah nombor berulang, pendaraban berulang. Okey, jadi 8 kuasa 2 ya. Okey, jadi 8 kuasa 2. Jadi kita dah berjaya tukar 64 kepada asas 8, iaitu 8 kuasa 2. Okey, kita pergi kepada kaedah yang kedua ya, kaedah pendaraban berulang. Yang ni kaedah pembahagian berulang. Yang kaedah kedua ialah kaedah pendaraban berulang. Okey. Okey, cuba tengok sini. Okey, bagaimana kita nak tukarkan 64 kepada asas 2? Kita buat sini dulu. Okey, kita buat 2 dulu. Kita buat 2. Okey. Kali 2. Okey. Okey, ini kita akan dapat 4. Okey. Kali 2. Ini kita akan dapat 8. Okey. Okey, saya kecilkan dulu. Okey. Pertama 2 kali 2 kita dapat 4. Sekali 2, 4 darab 2 dapat 8. Okey, kali 2, 8 darab 2 dapat 16. Kali 2, 16 darab 2 dapat dapat 32. Kali 2. Okey. Okey, kita dapat 64. Okey. Sampailah kita dapat 64 baru kita stop. Okey, baru kita stop. Maka jawapan kita ialah kita bilang ada berapa kali 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka jawapan kita ialah 2 kuasa 6. Boleh? Okey, kita tukar pula kepada asas 4 pula. Asas 4. 64. Okey, kita mula dengan 4. Okey, 4 kali 4 dapat 16. Okey, kali 4 lagi 16 darab 4 kita dapat 64. Okey, kita stop. Jadi ialah 4 kuasa 3. Boleh? Okey, kita pergi kepada asas 8 pula. Asas 8. Okey, mula dengan 8. Okey, darab 8. Okey, dapat 64. Okey, maka jawapan kita ialah 8 kuasa 2. Okey. Jadi, ini adalah kaedah pendaraban berulang. Tadi adalah kaedah
pembahagian berulang. Okey. Mana satu pilihan kamu? Mana yang mudah? Okey. Contoh yang ketiga ya. Contoh yang ketiga. Tuliskan 32 per 300 per 3125. Okey, yang ni kita kena dalam bentuk indeks dengan menggunakan asas 2 per 5. Okey. Okey, bila disebut begini, apa kita kena buat? Okey, langkah pertama kita buat begini dulu. 32 per 3125. Okey, yang ni kita tukar kepada asas 2. Okey, kepada asas 2. Yang ni kita tukar kepada asas 5 ya. Okey, bagaimana? Okey. Okey, cuba lihat ni. Okey. 3 per 2 kita buat kaedah pembahagian berulang. Okey, mana kita kena selesaikan 32 tu dapat apa? Okey. Okey, kita selesaikan 32 dulu. 32 kita tukar kepada asas 2. 32 bagi 2 dapat 16. 16 bagi 2 dapat 8. 8 bagi 2 dapat 4. Okey. Okey, 4 bagi 2 dapat 2. 2 bagi 2 dapat 1. Baru kita stop. Okey. Jadi 32 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Maka kita akan dapat 2 kuasa 5. Okey. Bagaimana pula 3125? 3125 kita nak tukar kepada asas 5. Okey, bagi 5 dulu kita akan dapat 625 ya. 625 bagi 5 lagi kita akan dapat 125. Okey, bagi 5 lagi kita akan dapat 25. Bagi 5 kita akan dapat 5. 5 bagi 5 kita akan dapat 1. Okey, baru kita berhenti. Okey, maka 3125 kita tukar kepada asas 5, dia akan menjadi 3125. Tukar kepada asas 5, kita akan menjadi 5 kuasa 5. Okey, tadi kita dapat 2 kuasa 5 kan? Yang ni kita pun dapat 5 kuasa 5. Okey, bagaimana kita nak tukar 32 per 3125. Kita dapat tukar 32 kepada asas 2 tadi ialah 2 kuasa 5. 3125 tukar kepada asas 5, kita dapat 5 kuasa 5. Okey, ini sama dengan 2 per 5 ni kita buat dalam kurungan. Okey, Okey, ni asal 5 Okey. Kita tukar buat dalam bentuk kurungan. 2 per 5 tu dalam kurungan. Okey, yang di luar kurungan itu adalah kuasa 5. Okey, ini adalah jawapan. Untuk kita tukar kepada asas 2 per 5. Okey, 32 bagi 3125 kita tukar kepada asas 2 per 5, kita dapat 2 per 5 kuasa 5. Okey, boleh semua Okey, bagi tumpuan ya, jangan main-main bagi tumpuan. Okey, kita tukar
menggunakan kaedah pendaraban berulang. Okey, menggunakan kaedah pendaraban berulang, jadi kamu kena smart. Kamu kena smart darab lah. Okey. Jadi kita start dengan 2/5. 2/5 darab 2/5. Okey, maka kita akan dapat 4/25. Kita darab lagi 25. Kita dapat 8/125. Okey. Okey. Kita darab lagi 2/5, kita akan dapat 16/625. Darab lagi 2/5, kita dapat 32/3125. Okey. Okey, maka jawapan kita ialah semua ni. Jawapan kita ialah 2/5. Okey. 2/5 kuasa 5. Okey. Okey. Kita dah tunjukkan kaedah pendaraban berulang dan kaedah pembahagian berulang. Okey. Kita pergi kepada muka surat seterusnya ya. Okey. Kita terus membuat latihan ya. Latihan muka surat apa? Muka surat 5. Latihan muka surat 5. Okey, latihan 1.1b. Okey, nombor 1 buat semua A, B, C, D, E, F. Okey. Nanti hantar jawapan latihan, tunjukkan pada saya secara PM. Kemudian saya hantar video jawapan. Tapi mesti kamu hantar dulu jawapan kamu tau. Saya hantar video jawapan. Kemudian anda lihat video. Okey, lihat jawapan anda, tanda kalau betul, tanda right, kalau salah tanda pangkah menggunakan pen merah ya. Kalau salah buat pembetulan. Sekian, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.